Mereka tengah solat tersebut dalam keadaan posisi rokok pada waktu tu. Mereka bangun, pusing belakang dan mereka rokok balik, menyebabkan imam duduk belakang. Tadi yang saya sebut tadi, kita sentuh sangat ringkas tadi, Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain tu adalah masjid yang mana masjid pertama Nabi solat menghadap kiblat yang baru. Nabi Muhammad daripada Quba hari Sabtu tu, seperti mana saya sebut, Nabi Muhammad pergi Quba setiap hari Sabtu. Daripada Quba nak pergi ke Madinah, masuk Zuhur. Masuk Zuhur tu Nabi Muhammad singgah dekat masjid yang kita pergi tadi, Qiblatain. Masjid tu adalah masjid setempat, Masjid Bani Salamah. Nabi solat di situ. Nabi perintahkan untuk solat menghadap ke Masjid Aqsa. Lalu solatlah di situlah Zuhur yang pertama menghadap Masjid Al-Aqsa. Wahyu turun ubah arah kiblat tu sewaktu Nabi Muhammad on the way ke situ. Actually bukan on the way ke situ, on the way ke Madinah. Singgah dekat situ. Ada orang yang bersolat bersama Nabi dekat Masjid Bani Salamah tersebut. Kira mereka solat bersama Nabi, lepas tu mereka pun baliklah tempat masing-masing. Ada kisah di mana sewaktu mereka sedang bergerak ke tempat masing-masing, ada masjid yang lain solat, mereka kan solat Zuhur kan, grup, lepas tu berita bertebaran. Zuhur dengan Asar ni, tuan-tuan sedarlah, kita duduk kat Madinah ni kan, Zuhur dengan Asar rasa macam dekat sangat kan. Maghrib dengan Isyak nampak jauh, Zuhur Asar macam terkejap je. Okey, jadi Zuhur tu Nabi habis beri salat, Nabi bergerak sambung ke Madinah. Sampai dekat Madinah, Nabi solat Asar 4 rakaat. Nabi solat Asar itu menghadap masjid yang baru di Masjid Nabawi Madinah tu. Di Masjid Bani Salamah ni, berita bertebaran. Ada masjid berdekatan dengan Masjid Salamah. Waktu sembahyang Asar hari tu, Zuhur dah tukar arah kiblat. Waktu sembahyang Asar hari tu, mereka boleh dapat berita, mereka solat masih lagi menghadap Masjid Aqsa. Mereka tengah solat, dah rakaat kedua pun ada orang yang bersolat bersama Nabi Zuhur tadi. Dia kata, wallahi wa bi Muhammadin Rasulullah, demi Allah bersaksikan Muhammad Rasulullah. Orang tengah sembahyang tadi sebut ni, kiblat telah berubah ke arah Al-Haram. Orang yang tengah sembahyang dengar tu, oleh sebab orang tu, sahabat tu bersumpah dengan nama Allah dan menyebut baginda Rasulullah, mereka tengah solat tersebut dalam keadaan posisi rokok pada waktu tu. Mereka bangun, pusing belakang dan mereka rokok balik, menyebabkan imam duduk belakang. Mereka dengar. Hadis ini melambangkan beberapa perkara. Pertama, para sahabat pada waktu tu, mereka tak bermain dengan nama Allah Ta'ala. Hari ni kalau kita dengar orang sebut wallahi, kita kau biar betul kan? Sebab kita tahu masyarakat kita adalah masyarakat yang wallahi tu dekat lidah je. Wallahi halal murah akhi, paling murah Madinah. Kita tu wallahi dia tak boleh pakai pun kan? Tapi zaman tersebut betapa orang memandang besar wallahi tersebut. Padahal isu besar tu, mungkin orang kata betul ke pindah arah kiblat besar ke benda tu. Tapi mereka hanya dengar sekali saja dalam solat pula tu, mereka sanggup memalingkan arah kiblat sehingga imam duduk belakang. Dan hadis tu berakhir kat situ. Kita tak tahulah awkwardnya bagaimana ke whatsoever, saya tak tahulah macam mana solat itu berakhir. Tapi yang pentingnya kisah perubahan arah kiblat di masjid yang lain sampai berubah sewaktu sedang rokok itu memang berlaku. Zuhur Nabi Muhammad solat di Masjid Qiblatain tu, Masjid Bani Salamah hari Sabtu. Asar itu di Masjid Nabawi menghadap masjid yang baru. So semalaman itu bertebaranlah berita kata rubah arah kiblat sehinggalah sampai ke Quba. Tuan-tuan, pasal sampai ke Quba tu penting? Sebab Madinah ni era tersebut tuan-tuan, orang tak ramai Madinah ni. Quba tu kira dah consider luar Madinah dah. Dan Quba tu sendiri pun Quba lah kawasan orang Islam. Maksudnya seluruh jajahan orang Islam pada waktu tu dapatlah berita kata pindah masjid, pindah arah kiblat. So esok subuh barulah Quba pindah arah kiblat. Maksudnya dia lebih kurang sehari dah juga untuk seluruh umat Islam pindah arah kiblat. Okey, sekarang nak sebut tentang kenapa berubah arah kiblat. Nabi Muhammad SAW dia lahir dalam milata Ibrahim, legasi agama Ibrahim. Yang mana legasi agama Ibrahim ini, Ibrahim membina Kaabah,
Ibrahim juga meletak batu asas untuk Masjid Aqsa. Kaabah itu adalah untuk anak dia yang sulung Ismail. Masjid Aqsa itu adalah untuk anak dia yang kedua, Ishak. Anak dia kedua Ishak. Sebab tu legasi Ibrahim ni dia tak terhad kepada masjid ini atau masjid sana sahaja. Kedua-duanya adalah utama. Masjid Aqsa dengan masjid, seperti mana Ibrahim bukan orang pertama bina Kaabah, Ibrahim juga bukan orang pertama membina As-Sakhra. As-Sakhra ni, in case tuan-tuan tak tahu, adalah seperti mana Kaabah adalah batu kiblat kita, Masjid Aqsa tu pun utamanya adalah batu dekat tengah-tengah komplek masjid tu yang disebut sebagai As-Sakhra. As-Sakhra ni terjemah literal bahasa Melayu batu besar. As-Sakhra. Hari ni kalau tuan-tuan pergi Palestin tengok gambar yang ada kubah warna emas tu. Kubah warna emas tu umat Islam buat lah. Di atas menutup batu besar kiblat kita tu, kubah tu Sahra, kubah batu menghadap ke arah itu. Jadi legasi agama Ibrahim ada berpecah dua. Satu, keturunan Ismail yang menerima dakwah Ismail akan menghadap ke arah Kaabah, yang menerima dakwah keturunan Ishak, Bani Israel menghadap ke arah Baitul Maqdis. Soalan saya, grup yang sama berpindah menghadap dua perkara yang berbeza. Benda yang patut kita risau ataupun benda yang tak ada masalah? Ingat, era sejak Nabi Ibrahim lagi, keturunan daripada sini menghadap Kaabah, keturunan daripada sana menghadap As-Sahra. Kita adalah agama yang sama, tapi dia menghadap dua tempat, dua kiblat berbeza. Ada masalah ke tak? Ada masalah. Tapi yang dibenarkan sejak zaman Ibrahim. Soalannya masih sama. Adakah kita bermasalah atau tidak? Tak boleh tu yang macam ke Israel tu untuk menghadap Kaabah. Itulah soalannya. Maka tuan-tuan, ini apa yang berlaku kepada Ibrahim sewaktu baginda solat, which is Nabi Muhammad juga buat benda yang sama. Saya sebut pasal Kaabah dulu. Kaabah segi empat tempat macam tu. Masjid ni jauh lah ni. Ini adalah Masjid As-Sahra dekat Palestin. Yang ni adalah Kaabah kat sini. Era Nabi Ibrahim dulu, Nabi Ibrahim akan solat di sisi ini. Sisi ini adalah sisi Hajarul Aswad dengan Rukun Yamani. Dekat sini Hijr Ismail. Ibrahim akan solat di sini. Yang mana dia akan solat menghadap Kaabah sekaligus juga menghadap As-Sahra. Nabi Muhammad pun naik Gua Hira, dia akan menghadap sini. Lepas sahaja masuk Islam pun, Nabi Muhammad tahu diperintahkan untuk menghadap ke As-Sahra, tapi Nabi Muhammad masih lagi solat di sini. Jadi ringan ataupun berat bagi Nabi untuk menghadap As-Sahra? Ringan ke berat? Di Mekah. Ringan lah. Ringan lah. Sebab dia boleh menghadap Kaabah dan juga As-Sahra. Nabi Muhammad dia membesar di kalangan orang Arab tersebut. Dia diajar oleh Tok Wan dia, pak saudara dia, solat menghadap Kaabah. Jadi ada orang solat menghadap sini, ada orang solat menghadap sini, ada orang solat menghadap sini. Tapi Nabi Muhammad ni kebiasaannya adalah sisi ini. Jadi apabila turun perintah untuk dia solat seperti ahli kitab menghadap As-Sahra, tak ada masalah sebab dia solat di sini. Depan mata dia masih lagi Kaabah. Ibrahim buat benda yang sama. Ibrahim dia jarang duduk dekat Mekah. Ibrahim ni dia membina keluarga dan selalu duduk dekat Palestin. Dekat As-Sahra pun solat sini pun boleh, sini boleh, sini boleh, sini boleh. Dan Ibrahim selalu solat di sini. Solat di sini. Dan hari ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok As-Sahra hari ni yang kita bina, memang ada ruang mihrab kiblat pun dekat As-Sahra tersebut menghadap Kaabah. Jadi berada di mana pun Allah nak ajar kita bahawa kita sebenarnya nak merujuk ataupun nak menuju kepada satu matlamat yang sama. Mungkin dengan cara ataupun ending result kita nak benda yang sama. Ending resultnya kita nak benda yang sama, iaitu atas patuh kepada Allah. Pasal apa buat jalan ni? Kita buat jalan ni ataupun jalan ini adalah kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebab kita nak berbeza dengan Allah Taala. Seterusnya tuan-tuan, saya nak sebut tentang apabila berubah arah kiblat ni. Ada satu ayat saya nak baca pasal berubah arah kiblat yang Allah mengajar kita bahawa jangan menjadikan arah kiblat itu adalah benda besar. Saya nak tanya dia, kawan kita UMNO, kawan kita seorang lagi PKR, kawan kita seorang lagi PAS, dan kita semua rakyat Malaysia. Soalan, benda tu benda besar ke benda kecil? 3 orang berkhidmat untuk negara ni dengan tiga jalan berbeza.